wala nasraniyu illa ahabbani. Inna ummi kuntu uriduha 'ala al-islam fata'ba. Dia kata, Abu Hurairah ni kata, tidaklah aku mendengar siapa-siapa daripada kalangan Yahudi ataupun Kristian mengenai dirinya kecuali dia akan mencintai Abu Hurairah. Maksudnya dia orang yang disukai dan disenangi. Kemudian dia sambung, dia kata, dahulu aku menginginkan, uridu, aku menginginkan ibuku untuk memeluk Islam. Fata'ba, malangnya ibu dia aba, enggan. Ibu dia tak mahu. Dan ini memberikan satu lagi maklumat kepada kita, ataupun memberikan satu perkara yang penting lah. Maksudnya apa? Hidayah benda yang tak boleh dipaksa. Dia tak boleh dipaksa. Sebab itu di kalangan para nabi sendiri alaihimus salatu wassalam, tuan-tuan baca sendiri sirah para rasul, para nabi ni, kita akan jumpa ahli keluarga sendiri. Sama ada ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak, kaum keluarga yang terdekat tidak bersama dengan nabi tersebut. Kan? Isteri-isteri nabi ada yang tak beriman. Kita baca Nabi Lut, Nabi Nuh. Daripada kalangan suami, bukanlah suami pada para nabi ni, tapi suami kepada orang yang beriman, seperti suami isteri kepada Firaun, Asia. Firaun tu sendiri suami dia juga tak beriman, walaupun dia beriman. Isteri Nabi Nuh, suami dia seorang nabi, tapi isteri dia tak beriman. Bapa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, tak beriman. Bahkan di dalam hadis kita akan baca nanti bagaimana bapa Nabi Ibrahim, Azar, sebahagian pandangan mengatakan bapa saudara, menyatakan bahawa Azar itu akan ditukar oleh Allah Azza wa Jal menjadi makhluk lain di hari akhirat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan Ibrahim alaihissalam ni akan jumpa dengan bapa dia. Terus sebagai pendapat kata bapa saudara dia akan jumpa di hari akhirat di padang mahsyar. Dia akan jumpa. Kemudian dia kata dekat ayah dia dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang penampilan yang huduh. Dia kata, wahai ayahku, bukankah dahulu ketika di dunia aku sudah mengingatkanmu supaya mengikuti apa yang aku bawa, supaya engkau beriman dengan apa yang dibawa oleh aku. La a'sika. Bapa dia kata, hari ini itu merujuk pada hari kiamat lah. Dasar perjumpaan ni di padang mahsyar. Hari ini aku tidak akan membantah engkau. Bapa dia kata, bapa kepada Nabi Ibrahim, sebagai pendapat kata bapa saudara kepada Nabi Ibrahim, dia kata hari ini aku akan ikut engkau. Tapi hari kiamat, hari yang manusia sudah tidak diterima imannya, sudah tidak berguna imannya. Ni cerita tentang bapa kepada seorang nabi, yang mana dahulu anak dia Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita doa yang sebut kama sallaita ala Ibrahim abul anbiya, bapa kepada para nabi Ibrahim alaihissalam ni, dia ajak ayah dia tapi tak mahu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Azza wa Jal, engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak menghina dan memalukan aku pada hari ini. Kata sebahagian para ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata apa?
Dia kata kalau dimasukkan ayah Nabi Ibrahim ke dalam neraka dan orang ramai mengetahui dan melihatnya, itu suatu penghinaan, satu benda yang menjatuhkan maruah ataupun memalukan. Maka Allah Ta'ala menjadikan dia satu makhluk lain dan memasukkan dia ke dalam neraka. Artinya tidak dapat dibantu dan dibela oleh anak dia sendiri. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca ni, dia kata dia sangat menginginkan, dia berdakwah, dia tak berputus asa, mengajak, menyeru ibu dia Abu Hurairah untuk masuk ke dalam Islam. Dan tuan-tuan, kalau kita baca dalam riwayat, ibu dia ni bukan sahaja enggan, bukan sahaja tak mau ikut, tetapi ibu dia juga mengajak Abu Hurairah untuk keluar daripada Islam semula. Maksudnya lawan dia juga lah. Tetapi Abu Hurairah ni dengan semangat dan kasih sayang dia, dia tak berhenti. Dia terus dakwah. Ini salah satu benda yang kita boleh belajar. Apa dia tuan-tuan? Bersabar, bertenang dalam mengajak manusia kepada kebenaran. Ramai yang jumpa, yang bagi tahu, yang bersembang, yang bercakap, mereka ni rasa putus asa, rasa kecewa lah, ataupun rasa malas, ataupun dah mula biar pi lah, nak jadi apa pun jadilah, tak mau nak ambil kira lah, tak mau nak ambil kisah lah. Kita tengok, ini benda yang kita boleh belajar daripada Mak Abu Hurairah ni. Dalam satu keluarga, bukan semuanya berada pada jalan yang betul atau jalan yang lurus. Mungkin anak, mungkin menantu, mungkin cucu, mungkin ibu bapa sendiri, dia tak mau nak jadi macam kita nak. Islam tu Islam lah. Abu Hurairah ni mak dia bukan Islam. Itu satu bab, satu cabaran. Yang kita ni yang dah Islam, dah sama-sama Islam, tapi dari sudut ketakwaan, kita tu okey, bagus, kemas, elok, tak ada masalah. Daripada kalangan orang salat, menutup aurat, menutup ilmu, bagus, kita tu sendiri bagus, alhamdulillah. Tapi bila kita beralih sikit, tak payah jauh, beralih kiri anak, beralih kanan menantu, beralih belakang cucu, faham-faham dan pandai-pandai ulahlah. Tak payahlah saya ceramah waktu kan. Itu yang kita hadapi. Lepas tu mula dia kata nak buat macam mana? Biar pergilah, besar panjang lah, fikir ambil lah, ikut depa lah, pakai ada anak lah. Ini tak betul lah. Pasal kalau kita tengok Abu Hurairah ni, dia tak macam tu. Dia berusaha sehingga kata dia, dia dah, orang kata apa, letih. Mak dia ni memang lawan sungguh-sungguh kan? Jadi maksudnya hidayah ni kita tak boleh buat secara terkejut, atau dia tak boleh dibuat secara terkejut. Tak ada. Pasal tu Nabi pun tak boleh mengislamkan bapa saudara dia. Dan ayat yang selalu kita baca, tapi ayat ni tak boleh lah kita kata tak apa, ayat ni biar pilah, biar jadi macam mana, tak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Quran sebut, ayat yang mana turun pada Nabi SAW. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, kau tidak boleh memberikan hidayah. Kau nak dia masuk Islam, kau tak akan boleh buat benda tu. Kau suruh dia masuk Islam, kau ajak dia masuk Islam, setakat itu saja.
Sebab akhirnya yang memilih dan menentukan Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh alasan, saya dah suruh berapa kali suruh, dah 2-3 kali tak mau dengar, biar pisrah pada Allah Ta'ala. Tak betul. Selagi tuan-tuan nampak, tuan-tuan menyaksikan benda tu, tuan-tuan mengetahui kesalahan tu, kena berterusan sampai antara dua. Tuan-tuan boleh berhenti ni antara dua. Berhenti nasihat anak bini, anak menantu tu, berhenti nasihat anak cucu tu hanya dalam dua keadaan. Nasihat jiran, nasihat kawan, nasihat siapa-siapa lah. Berhentinya kerja dakwah, urusan mengajak manusia kepada kebenaran ini apabila berlaku dua keadaan. Satu, yang mengajak tu ad-da'i, yang mengajak tu mati, berhenti. Yang kedua, mad'u, yang diajak tu yang mati, berhenti. Sama ada kita mati ataupun yang kita ajak tu mati. Selagi mana kita masih diberikan ruang dan peluang, kena wajib menyampaikan kebenaran sekadar yang kita tahu. Dan orang yang tengok tak boleh hukum kita. Dia tahu macam mana ni? Orang masjid yang anak menantu teruk dengan tak pakai tudung apa semua orang tak ahmad. Ini salah faham. Ini apa? Tak faham isu hidayah. Ini tugas sampaikan. Berubah atau tidak, ini benda yang kerap kita sebut ni, banyak kali kita ulang ni, nak bagi masyarakat faham. Jangan menghukum. Yang pentingnya dia buat kerja tu. Hang cakap dah lagi? Cakap dah. Tegur dah lagi? Tegur dah. Tiap-tiap hari tegur. Ada aja masa tegur, jumpa aja tegur, balik main rumah aja tegur. Tegur, kata habaq. Cakap elok-elok lah. Tegur elok-elok, sembang elok-elok. Okey. Berubah dah lagi? Tak. Sudah. Ini yang berlaku pada mak Abu Hurairah. Dia suruh, dia ajak, dia pesan. Akhir sekali dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu kata dalam setandan pisang bukan semuanya elok. Ini kita kena faham. Ada juga ibu, kalau tuan-tuan baca lagi menarik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak Sa'ad bin Abi Waqqas siap ugut nak mati tu. Tak mau makan, mogok lapar, nak bunuh diri. Mak dia, kalau Sa'ad tak masuk, tak balik pada agama nenek moyang mereka ni lah, murtad. Dan tuan-tuan, semua yang kita baca ni, sahabat-sahabat ni, mereka sayang mak mereka, macam Abu Hurairah ni. Tapi bila bertembung dengan agama, mereka tak boleh ikut. Wa in jahadaka an tusyrik, Quran kata kalau mereka suruh yang lain, kamu ikut. Kalau mereka minta yang lain, kamu ikut. Sebab itu tuan-tuan, kalau di kalangan ahli keluarga kita masih belum mendapat hidayah, bukan bermaksud kita putuskan silaturahim, tak. Ataupun kita putuskan hubungan, ataupun kita buat musuh. Tak, salah. Tak betul. Quran tak ajak benda tu. Kan? Anak menantu kita mungkin tak dapat hidayah lagi, mungkin tak berubah lagi, mungkin belum sampai masa, mungkin baru duk belajar dan bergerak pelan-pelan lah. Kita dah buat musuh. Kita dah hukum mereka. Ini salah. Tengok macam mana yang Abu Hurairah buat, dia layan. Kemudian dia kata, fa'abat, mak dia ni tak mau masuk. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun bertemulah dengan Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda tuan-tuan. Di samping gerak kerja, usaha, cakap,
mesej, WhatsApp, kongsi hadis, kadang-kadang dalam grup keluarga kita sebut secara umum. Sekali sebut direct dia berasa hati pula. Hantar mesej-mesej ke, video-video kuliah umum. Pukul anak, sindir menantu, tak kira lah. Biar pilah, yang pentingnya tuan-tuan kena bercakap. Jangan menjadi syaitan bisu. Kena bercakap. Di samping tu tuan-tuan, kita tengok satu lagi kaedah yang boleh kita amal, iaitu dia kata dekat Nabi, faqultu ud'u Allah laha, ya Rasulullah, doalah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibu aku, laha, untuk ibu aku. Tuan-tuan, ada senjata, silah yang disebut dalam hadis yang boleh digunakan, doa. Patah lagi minggu lepas kita sebut tentang kehebatan doa seorang ibu. Jadi doa lah. Bangkit tengah malam, doa pada anak tu supaya dibuka pintu hati tu. Menantu tu supaya dibuka pintu hati tu. Cucu tu supaya dibuka pintu hati tu. Mak bapak tu supaya dibuka. Doa. Tapi bukan sekadar berhenti pada doa tu. Usaha. Macam-macam lah usaha boleh buat ni. Bawa mari kuliah, minta tolong ustaz doa apa dia ni, tegur. Kita sendiri bersembang dengan dia, tegur. Bagi buku ke. Yang pentingnya kita buat sesuatu. Kemudian dia kata, fa'ataituha, dia pun balik. Dia pun balik ke rumah nak jumpa mak dia. Wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Lepas tu dia sampai di pintu, mak dia mari. Faqalat, dan sebagai riwayat dia dengar mak dia duk mandi. Mak dia tak pergi masuk lagi. Mak dia kata duduk sat di luar. Faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu. Aku telah masuk Islam. Ini besarnya doa Nabi SAW. Dan Abu Hurairah ni antara sahabat yang banyak juga dapat doa Nabi. Antara yang tuan-tuan ingat, Abu Hurairah ni sahabat yang paling banyak hafal hadis. Nombor satu, mudah aja nak ingat Abu Hurairah ni, nak kenal dia. Salah satu keutamaan dia, sahabat yang paling banyak hafal hadis. Sebab yang tulis orang lain, yang hafal menang dekat dia. Dia nombor satu. Pasal apa? Pasal dia juga dapat doa Nabi bagi kuat ingatan. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW, kata dia hafal lupa. Nabi pun doa bagi dia kuat ingatan. Dia jadi sahabat yang paling banyak. Pasal itu tuan-tuan kalau mengaji kuliah siapa pun, mengaji dengan ustaz mana pun, dengar ceramah apa pun, kalau tak sebut Abu Hurairah, dia macam tak sempurna. Hadis Abu Hurairah mesti ada. Dia banyak. Tapi jangan salah faham pula. Bukanlah maksud Abu Hurairah ni dia pergi kata ya Rasulullah doa dekat aku, dia Rasulullah pun doa, dia pun balik lena belengkak lalu kita. Tak. Dan riwayat ni walaupun dia masuk Islam lewat, dia tak bergantung semata-mata pada doa tu. Doa Nabi bersuruh dia kuat hafal tu, dia tak pegang doa tu, maksudnya dia tak tawakal cara tu. Maksudnya dia faham. Apa dia buat? Dah Nabi doa bagi dia kuat hafal tu, kalau kita baca sejarah hidup Abu Hurairah, dia masuk saja Islam, terus mewakafkan diri dia untuk hadis Nabi. Abu Hurairah salah seorang daripada ahli suffah. Apa dia ni? Orang yang hidup di masjid Nabi. Lepas dia masuk Islam tu, dia terus duduk menetap di masjid Nabi. Dia tak keluar daripada masjid Nabi tu. Mestinya dia tak pergi buat urusan dunia ni, dia pergi duduk di situ. Dia dianggap ketua ahli suffah.
Apa dia kerja ahli sufah ni? Ahli sufah ni kerja dia mengaji. Pasal itu kita biasa baca hadis berapa kali yang dia lapar, tak ada makanan. Duduk di masjid, dia tak ada urusan, tak ada makanan. Nabi yang duduk jamu dia. Dengan sahabat-sahabat lain panggil ahli sufah ni pergi makan di rumah dia. Salah seorang dia, Abu Hurairah. Jadi lepas dia masuk Islam tu, dia mengaji sungguh. Ikut Nabi sungguh. Walaupun tak lama tapi dia ikut sungguh, dia boleh banyak. Habis dah Nabi wafat, dia pergi ikut sahabat pula yang hidup ni. Taklah dia kata cukup dah padan dengan doa Nabi. Ini tak betul. Ni konsep ni tak betul lah kan. Doa dan usaha. Jadi dia kata, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun pergilah menyampaikan berita gembira ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu ud'u Allah li wa li ummi. Dia kata, ya Rasulullah, doalah untukku dan ibuku. Maka Nabi pun kata, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Jadikanlah Abu Hurairah, tengok tuan-tuan, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh manusia. Jadi ya doa ni? Jadi ya? Jadi ya. Tuan-tuan tengok hari ni Ahlus Sunnah, tolak Syiah lah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, kesemua, tak kira apa mazhab, apa aliran pun, apa pegangan pun, kesemuanya mencintai dan memuliakan Abu Hurairah. Kita sebut Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita rasa besar jasa dia, pengorbanan dia, sumbangan dia kepada Islam. Sahabat yang meriwayatkan hadis. Sebab itu kalau tolak Abu Hurairah, runtuh ilmu Islam ni. Kalau buang Abu Hurairah, runtuh hadis Nabi SAW. Itu besarnya peranan. Dan kita semua bergantung kepada hadis jasa Abu Hurairah. Yang kata Abu Hurairah an Abi Hurairah ta'an Abi Hurairah an Abi Hurairah. Dan kita sayang dia. Kita sebut radhiyallahu an. Cinta dia. Pasal jasa dia kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kesan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata dekat Allah, jadikan dia manusia yang dicintai. Macam mana Allah Taala nak jadikan dia sebagai manusia yang paling dicintai? Dengan jasa dia pada hadis. Sebab itu manusia yang menjaga hadis, memelihara hadis, menyampaikan hadis, menghafal hadis, Tuhan sayang, orang pun sayang. Ini termasuk kita semua ni. Membaca hadis begini. Kemudian kita akan balik sampai pada anak bini kita, anak keluarga kita. Ni yang rakam ni, berapa ramai yang tengok hadis-hadis yang kita baca, termasuk dalam menyampaikan hadis. Orang sayang bukan kerana kedudukan, bukan bagi duit. Abu Hurairah bukan bagi duit. Abu Hurairah bukan tambah duit. Abu Hurairah bukan bagi hadiah ke apa. Abu Hurairah bagi hadis. Orang sayang pada dia. Itu apa yang kita boleh ambil. Jadi tuan-tuan, dan tak ada benda yang lebih besar lah, melainkan mak pak kita masuk Islam. Dan Alhamdulillah, pak mak kita semua memang Islam lah. Cuma kita tak jadi lagu Abu Hurairah ni. Tuan-tuan, bayangkan kalau mak bapak tak boleh Islam, ataupun keluarga kita tak masuk Islam, tak boleh tolong. Sebab itu Nabi SAW kita baca, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan dia, Al-Abbas, mai jumpa Nabi. Al-Abbas kata dekat Nabi, tak bolehkah kau tolong apa-apa dekat bapak menakan kau Abu Talib? Al-Abbas tu pun anak Abdul Muttalib, Abu Talib pun anak Abdul Muttalib. Dia mai tanya, tak boleh kau tolong apa-apa? Tak boleh. Tak boleh. Nabi tak boleh buat apa? Nabi tak boleh buat apa? Sebab dia tidak memeluk Islam. Pasal itu Nabi kata dekat dia, masa dia nak mati tu, Nabi kata, kau sebut la ilaha illallah. Bolehlah aku tolong. Tapi dia tak sebut. Tak boleh tolong. Bayangkan tuan-tuan, di hari akhirat, macam kita baca kisah Nabi Ibrahim tadi, dia tak boleh buat apa. Sebab itu nikmat yang paling besar, hidayah yang paling besar, keluarga kita memeluk Islam. Tapi kita Alhamdulillah tak ada masalah tu. Semua Islam. Islam keturunan.
Memang alhamdulillah lahir mak bapak kita Islam. Cuma yang besarnya cabaran kita, yang susahnya tembok yang kita nak kena tembus, yang kita nak kena pedor ni apa dia? Supaya mereka berada di atas Islam. Ni pun banyak jenis. Islam saja, Islam pada nama, tapi perangai, kelaku, amalan tak mengamalkan ajaran Islam. Tak sembahyang pun, tak tutup aurat pun, tak baca Quran pun. Banyaklah yang gelong, yang tak ketahuan, minum arak, main judi, main nombor ekor, minum ketum pun semua. Jenis tak ketahuan pala ekor, jenis serabut macam-macam, kan? Jadi yang mereka ni macam mana? Tak apa mereka Islam, alhamdulillah dah. Maka sebab itu tak betul lah dakwah ni kerja setengah-tengah orang. Semua ni, tuan-tuan saya semua ni, balik sekali rumah, anak isteri kita akan tengok, anak cucu kita, jiran tetangga yang paling dekat, kaum keluarga, mak bapak, ini yang kita tengok. Dan tuan-tuan semua kena tanya pada diri tuan-tuan, apa yang telah tuan-tuan buat. Soal mereka berubah tak berubah tu, Tuhan tidak akan bertanya kepada kita tentang hasil. Tuhan tidak akan hukum kita, dan Tuhan tidak akan minta kita bertanggungjawab di atas mereka tu berubah ke tak. Itu urusan Tuhan, itu urusan yang Allah tentukan. Yang Tuhan akan tanya ni tentang usaha ni, yang kita dah buat apa ni. Tuhan tak tanya dia berubah tak, sebelum hang mati tu dia jadi baik ke tak, dia semayang ke tak, dia tutup aurat. Tuhan tak tanya yang tu. Itu kerja dia, itu urusan dia, itu hak mutlak dia. Tapi apa yang tuan-tuan dah buat? Saya dah buat lah, saya main semayang 5 waktu lah. Tu saya, anak saya, bini saya, menantu saya, cucu saya. Macam mana? Jenuh saya nak jawab. Maka ini tanggungjawab kita. Sebab itu Nabi, tuan-tuan ingat tak masa Hajjatul Wada', masa khutbah yang terakhir tu di Padang Arafah, ramai, beratus ribu sahabat tu ada. Apa yang Nabi sampaikan? Ucapan Nabi. Tuan-tuan masih ingat tak ucapan Nabi? Ni Nabi. Haji yang terakhir, khutbah yang terakhir yang Nabi bagi. Khutbah haji. Nabi kata apa? Sahabat ramai ni. Nabi kata, innakum satus'aluna anni. Ni bukan Nabi saja, termasuk kita, pengikut dia, umat dia. Nabi kata, innakum satus'aluna anni. Kamu semua ni, Nabi kata, kamu semua ni, Nabi merujuk pada para sahabat, kamu semua ni yang hidup dan bertemu dengan aku ni, yang berjumpa dengan aku ni, yang sezaman dengan aku ni, satus'alun. Allah Ta'ala akan tanya hampa ni tentang diri aku. Allah Ta'ala akan tanya ni, hampa ni semua tentang aku. Nabi takut tu. Nabi takut Allah Ta'ala tanya tentang dia. Kemudian Nabi kata, apa yang kamu akan cakap? Nabi tanya kepada sahabat, kalau Allah Ta'ala tanya kamu esok ni pada hari kiamat tentang diri aku, tentang apa yang aku buat, apa yang kamu akan jawab? Famada qailun. Nabi kata, hampa nak kata apa? Mereka kata, qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Sahabat kata, kami akan jawab dan bersaksi di hadapan Allah, qad ballaghta, engkau telah menyampaikan, wa nasahta, engkau telah menasihatkan, wa addaita, engkau telah menunaikan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan bagi tahu, apa yang Tuhan amanahkan, semua kau dah sampaikan. Nabi angkat tangan tunjuk ke langit, Allahumma syahad, ya Allah, engkau saksikanlah. Artinya Nabi nak bagi tahu apa? Dia dah sampaikan, dia dah habaq, dia dah cerita apa yang Tuhan turunkan wahyu, tak ada yang dia sembunyikan, semua dia dah bagi tahu. Pasal itu sahabat kata, tak ada benda yang Nabi wafat dia tak cerita. Orang tanya dekat Salman, macam mana nak qada hajat pun Nabi cerita. Jangan menghadap kiblat, jangan sentuh dengan tangan kanan. Sampai teratur detail. Semua yang Nabi dakwah semua beriman. Hantar surat dekat Raja Rom, Raja Parsi, hantar surat dekat Raja Parsi.
koyak, hantar surat dekat Najasyi, dia beriman. Yang Tuhan nak tanya, hantar tak? Hantar. Beriman ke tak? Itu urusan Tuhan. Ini peringkat kita, ini tanggungjawab kita, jelas. Maka hadirin mukminin, daripada apa yang kita boleh ambil, hadis ini jelas kepada kita tentang tanggungjawab seorang anak atau seorang Muslim untuk mengajar ahli keluarganya. Pasal apa ahli keluarga? Pasal dalam Al-Quran kita hanya bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni maksud akan ditanya. Itu maksud bertanggungjawab akan ditanya kita dan keluarga kita. Pasal itu dalam Quran, kalau tuan-tuan baca dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala sebut ku anfusakum. Pertama diri kita dulu. Alhamdulillah pagi ni kita lepas. Beda diri kita ni pagi ni, alhamdulillah selamat. Pasal kita dah salat subuh yang wajib kita dah selesai. Maksudnya ku anfusakum tu dah lepas. Tapi ayat tu dia tak berhenti tentang ku anfusakum. Dia tak berhenti tentang ku anfusakum, jaga diri-diri kamu. Dia tak stop di situ. Wa ahlikum. Lepas tu habis ayat tu. So ada dua grup dia sebut. Satu grup anfusakum, diri kita sendiri kita jaga. Sekarang ni tuan-tuan memang jaga diri tuan-tuan. Semayang tuan-tuan jaga, semua bab-bab tu tuan-tuan jaga. Diri, kebanyakan urusan diri kita alhamdulillah selesai. Tapi yang kita bimbang, yang masuk dalam hadis Abu Hurairah ni, grup yang kedua. Tapi grup tu pun Allah sebut juga. Itu masalah dia. Bila Allah sebut kita kena. Wa ahlikum, keluarga kita. Kalau dia tak sebut, dia kata ku anfusakum, cukup. Berhenti dekat tu, lepas kita. Tapi bila dia sebut wa ahlikum, itu masuk. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita dah tak dapat doa Nabi SAW. Sekurang-kurangnya doa kita yang ikhlas Allah Ta'ala mustajabkan, dan dapatlah hidayah kepada orang yang kita sayang. Dan Allah memasukkan orang yang kita sayang ke dalam kumpulan mereka yang diberikan hidayah. Pasal itu orang Islam jangan rasa doa tu lekeh. Jangan rasa doa tu tak ada kuasa. Jangan rasa doa tu tak memberikan apa-apa kesan. Yang tak Islam boleh terbuka untuk masuk Islam disebabkan doa. Sakan hebatnya doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Satu hadis pada pagi ini insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.